Assalamualaikum, salam sejahtera langsung dari Parlimen bersama saya Andy Reza Rohadian. Saudara, selepas hampir 5 bulan ditangguhkan, pentas demokrasi negara kini dibuka semula. Mesyuarat khas penggal ketiga Parlimen ke-14 membuka tirainya hari ini. Dewan Rakyat akan bersidang selama 5 hari bermula hari ini sehingga 29 Julai dan 2 Ogos. Manakala Dewan Negara pula akan bersidang selama 3 hari dari 3 hingga 5 Ogos depan. Baiklah saudara, untuk makluman anda, perjalanan mesyuarat khas penggal ketiga Parlimen ke-14 ini berbeza dengan persidangan Parlimen yang lazim diadakan sebelum ini. Waktu pertanyaan-pertanyaan menteri MQT, waktu pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan dan juga perbahasan rang undang-undang atau RUU tiada dalam aturan urusan mesyuarat atau AUM sidang khas penggal ketiga Parlimen ke-14 ini. Berdasarkan AUM yang dikeluarkan oleh Parlimen Malaysia, mesyuarat khas ini hanya akan melibatkan penerangan daripada menteri-menteri. Bagaimanapun, istilah penerangan daripada menteri bukan bermakna kesemua ahli Parlimen sekadar hadir ke Dewan Rakyat untuk mendengar taklimat daripada kerajaan semata-mata. Kesemua ahli Parlimen boleh mencelah untuk mengajukan soalan, memberikan pandangan, bahkan berbahas mengenai topik yang dibentangkan oleh menteri-menteri di Dewan Rakyat. Secara ringkasnya, perjalanan mesyuarat khas penggal ketiga Parlimen ke-14 begini. Pertama, penerangan daripada menteri-menteri. Kedua, ahli-ahli yang berhormat boleh meminta penjelasan dan juga mengemukakan pandangan ataupun berbahas mengenai perkara yang dibentangkan oleh menteri. Kemudian diakhiri dengan sesi penggulungan, iaitu yang berhormat menteri menjawab isu-isu yang dibangkitkan oleh ahli Parlimen. Perkara tersebut sudah pun disahkan oleh Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Datuk Azhar Azizan Harun. Saudara, untuk makluman anda juga, kebenaran untuk ahli Parlimen berbahas sepanjang mesyuarat khas penggal ketiga Parlimen ke-14 ini sebenarnya merupakan saranan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri. Ia bukti ketulusan kerajaan dalam memastikan amalan demokrasi di Malaysia terus subur walaupun darurat masih berkuat kuasa. Semua pandangan dan cadangan yang dikemukakan oleh ahli Parlimen, baik daripada kerajaan ataupun pembangkang, akan diteliti sebaiknya menggunakan mekanisme semak dan imbang. Ia bagi memastikan setiap keputusan yang dihasilkan dalam mesyuarat khas penggal ketiga Parlimen ke-14 ini benar-benar melindungi rakyat dan negara, apatah lagi ketika pandemik COVID-19 masih lagi berlaku bukan sahaja di Malaysia, malah di peringkat global. Keputusan dan tindakan ini selari dengan titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Saya kongsikan kepada anda aturan urusan mesyuarat AUM atau perjalanan hari pertama mesyuarat khas Dewan Rakyat bagi penggal ketiga Parlimen ke-14 ini. Hari ini, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dijangka memberi penerangan mengenai pelan pemulihan negara. Selepas itu, sesi perbahasan akan berlangsung dan diakhiri dengan sesi penggulungan yang dijangka akan dibuat oleh Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Esok pula, Menteri Kesihatan akan membentangkan ataupun menerangkan mengenai tindakan kerajaan menangani COVID-19. Pada Rabu, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi pula bakal memberi penerangan mengenai program vaksinasi terbesar negara. Sementara maklumat mengenai pakej-pakej bantuan ekonomi akan diterangkan oleh Menteri Kewangan sehari selepas itu. Dan pada hari terakhir, Dewan Rakyat 2 Ogos nanti, Timbalan Perdana Menteri atau Menteri Pertahanan akan membentangkan atau menerangkan mengenai pelaksanaan darurat dan juga ordinan darurat yang dilaksanakan ketika ini. Anda bukan saja boleh mengikuti siaran langsung mesyuarat khas Dewan Rakyat ini menerusi saluran TV1, berita RTM dan juga laman RTM Parlimen menerusi aplikasi RTM Klik. Kami akan bawakannya dari 10 pagi sehingga 12 tengah hari, manakala 12 tengah hari sehingga Dewan ditangguhkan sekitar 5.30 minit petang nanti, anda boleh ikuti menerusi aplikasi RTM Klik dan Klik RTM Parlimen di sana. Kita terus saja ke Dewan Rakyat untuk mengikuti pembentangan ataupun penerangan mengenai pelan pemulihan negara PPN. Mesyuarat 14-1-I. Peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat seperti dalam kertas makluman yang telah diedarkan kepada semua ahli yang berhormat, iaitu seperti berikut. Nombor 1, penerangan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkenaan pelan pemulihan negara pada hari ini. Yang keduanya, penerangan oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan berkenaan tindakan menangani pandemik COVID-19 besok. Ketiganya, penerangan oleh Yang Berhormat Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi
berkenaan program vaksinasi pada hari Rabu 28 Julai 2021. Keempat, penerangan oleh Yang Berhormat Menteri Keuangan berkenaan pakej-pakej bantuan ekonomi pada hari Khamis 29 Julai 2021. Dan kelimanya, penerangan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan berkenaan pelaksanaan darurat pada hari Isnin 2 Ogos 2021. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah memohon untuk dibenarkan ahli-ahli Yang Berhormat meminta penjelasan dan memberikan pandangan bagi setiap penerangan tersebut. Oleh yang demikian, saya akan membenarkan ahli-ahli Yang Berhormat untuk meminta penjelasan dan memberikan pandangan selepas selesai penerangan daripada Yang Berhormat Menteri-Menteri, dan ianya diakhiri Yang Berhormat Menteri-Menteri yang berkenaan akan menjawab isu-isu yang dibangkitkan oleh ahli-ahli Yang Berhormat semua. Saya menggunakan peruntukan Peraturan Mesyuarat 100, Peraturan-Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat untuk menaikkan perkara ini. Bagi tujuan itu, saya mohon blok pembangkang dan blok backbenchers untuk memberikan senarai ahli-ahli Yang Berhormat yang bercadang meminta penjelasan dan memberikan pandangan kepada setiausaha Dewan Rakyat secepat mungkin. Untuk makluman, mesyuarat khas ini juga telah membentangkan semua risalat proklamasi darurat dan ordinan darurat yang dibuat di bawah proklamasi darurat di hadapan kedua-dua majlis parlimen, atau dalam bahasa Inggerisnya laid before both houses of parliament, untuk perhatian ahli-ahli Yang Berhormat. Ahli-ahli Yang Berhormat, di atas meja ahli-ahli Yang Berhormat juga diletakkan takwim persidangan Dewan Rakyat bagi penggal keempat Parlimen ke-14 tahun 2021 untuk makluman ahli-ahli Yang Berhormat. Ahli-ahli Yang Berhormat semua, mesyuarat penyelarasan bagi urusan berkaitan mesyuarat khas bagi Dewan Rakyat berikutan penularan wabak COVID-19 sebentar tadi telah diadakan bagi membincangkan perkara-perkara berkenaan dengan penyelarasan urusan Dewan Rakyat sepanjang mesyuarat khas ini berikutan perkembangan terkini mengenai penularan wabak COVID-19. Mesyuarat ini dipengerusikan oleh saya sendiri dan dihadiri oleh ahli-ahli Yang Berhormat seperti berikut: Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan, Yang Berhormat Menteri Kanan Luar Negeri, Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang, Yang Berhormat Larut, Yang Berhormat Padang Terap, Yang Berhormat Kubang Krian, Yang Berhormat Petrajaya, Yang Berhormat Kulim Bandar Baru, Yang Berhormat Bagan, Yang Berhormat Seremban, Yang Berhormat Kuala Selangor, Yang Berhormat Labuan dan Yang Berhormat Labuan. Mesyuarat ini juga dihadiri oleh kedua-dua timbalan yang di-Persatuan Dewan Rakyat untuk sama memberikan pandangan dan secara invitation. Mesyuarat itu juga dihadiri oleh Yang Berusaha Tan Sri Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Nur Hisham dan juga pegawai daripada Majlis Keselamatan Negara. Untuk perkara ini, sebenarnya saya telah mengadakan mesyuarat jawatankuasa Dewan pada hari Jumaat lepas, dan untuk membincangkan jumlah kehadiran yang dapat dibenarkan dan untuk membincangkan waktu persidangan. Pada masa itu, kita telah membincangkan di jawatankuasa Dewan dan telah kita putuskan bahawa tidak akan ada had kehadiran di dalam Dewan dan waktu persidangan sehingga seperti biasa, sehingga pukul 5.30. Tetapi saya juga ingin meminta kerjasama semua ketua parti agar dapat rotate keahlian di dalam Dewan setiap sejam. Pada masa itu, saya ingin memberi sedikit penjelasan. Pada masa itu, keputusan swab test di Parlimen yang dibuat pada hari Rabu 21 hari bulan dan pada hari Jumaat 23 hari bulan belum diketahui. Selepas keputusan itu diketahui semalam, maka saya telah memanggil mesyuarat penyelarasan ini pagi tadi untuk membincangkan, untuk meminta pandangan Tan Sri Ketua Pengarah Kesihatan tentang keadaan COVID dan tentang pandangan beliau mengenai bagaimana kita boleh bermesyuarat pada sidang kali ini. Keputusan yang akan diambil belum dapat dimuktamadkan, sama ada untuk menghadkan
jumlah kehadiran pada sesuatu masa dan juga mengenai masa persidangan. Saya masih menunggu persetujuan daripada pihak sebelah sini mengenai perkara-perkara tersebut seperti yang telah dicadangkan dalam mesyuarat tadi. Jadi pada masa ini keputusan Jawatankuasa Dewan pada hari Jumaat lepas masih berkuat kuasa, tetapi saya ingin meminta sangat-sangat kerjasama daripada semua Chief Whip ataupun ketua-ketua parti agar dapatlah kita rotate keahlian di dalam Dewan ini setiap jam. Ya, kerana Tan Sri Ketua Pengarah Kesihatan amat bimbang dengan suasana penularan wabak COVID-19 di Parlimen. Untuk pengetahuan semua, 12 staf Parlimen adalah positif dan 58 staf Parlimen terpaksa dikuarantin kerana menjadi kontak rapat. 2 ahli Parlimen juga positif dan terdapat 5 atau 6 orang ahli Parlimen yang terpaksa juga dikuarantin kerana menjadi kontak rapat. Itu adalah situasi COVID di Parlimen setakat swab test yang kita adakan pada hari Jumaat lepas. Jadi untuk itu saya tunggu keputusan pihak sebelah sini mengenai cadangan untuk meminimalkan risiko penularan wabak COVID-19 di Parlimen pada sidang kali ini. Terima kasih. Tuan Di-Pertua, boleh saya sikit? Saya cuma nak pesan. Sebelum habis, bagi saya habis sekejap. Semua ahli yang berhormat digalakkan untuk sentiasa memakai double face mask, tapi mandatorinya single, ya. Tapi double face mask itu digalakkan sepanjang berada dalam Dewan. Ini kerana virus COVID-19 boleh merebak dan berjangkit melalui udara dengan jangka masa yang singkat, terutamanya varian Delta. Ahli-ahli yang berhormat juga perlu sedar bahawa kita mempunyai risiko untuk menjangkiti orang lain, termasuk ahli keluarga kita dan orang-orang yang kita jumpa apabila ahli-ahli yang berhormat balik ke hotel dan kawasan masing-masing nanti. Untuk makluman, terdapat kes kematian walaupun telah lengkap 2 dos vaksin. Walaupun minimal tapi adalah risikonya. Ahli-ahli yang berhormat, perjuangan mengekang penularan wabak COVID-19 di seluruh dunia termasuk Malaysia masih belum selesai. Ia sungguhnya memberi kesan dan menjejaskan banyak pihak termasuk rakyat negara ini. Walau bagaimanapun, pelbagai tindakan telah diambil termasuk tindakan pencegahan dan sedang dijalankan vaksinasi rakyat dalam memastikan Malaysia bebas daripada wabak bahaya ini. Sebagai itu, selaras dengan pelan pemulihan negara fasa 1, prosedur operasi standard SOP pelaksanaan persidangan Parlimen telah diedarkan kepada ahli-ahli yang berhormat semua bagi memastikan ahli-ahli yang berhormat dapat bersidang dengan selamat dan terkawal seterusnya mencegah penularan wabak ini. Saya berharap dan menasihatkan ahli yang berhormat supaya sentiasa mematuhi SOP ini di samping terus melaksanakan penjarakan fizikal, menggunakan pelitup muka dan kerap membasuh tangan atau menggunakan hand sanitizer. Suka juga untuk saya ingatkan kepada semua ahli yang berhormat untuk menarik pengadang lut sinar yang dipasang semasa duduk di dalam Dewan bagi memastikan terdapat jarak pemisah antara ahli yang berhormat dan tiada kontak rapat antara ahli yang berhormat. Pengadang lut sinar ini perlu ditarik atau ditolak dengan berhati-hati dan perlahan serta tidak diberi tekanan berlebihan kerana ianya dipasang untuk sementara waktu sahaja. Oleh itu, saya mengajak semua ahli yang berhormat tanpa mengira latar belakang dan khususnya fahaman politik mengenepikan segala perbezaan dan perbalahan untuk bersatu padu dan bersatu hati memainkan peranan masing-masing membendung wabak COVID-19. Ini adalah demi keselamatan diri dan kesejahteraan negara yang kita cintai. Ahli yang berhormat, saya sekali lagi memohon jasa baik dan kerjasama semua ahli yang berhormat untuk sentiasa mematuhi SOP bagi kebaikan kita sama. Ia adalah demi keselamatan dan kemaslahatan semua pihak agar kita sama-sama terhindar daripada wabak sumber maut ini. Sama-sama kita berdoa agar wabak COVID-19 ini segera dibendung sepenuhnya dan tidak lagi memberi ancaman kepada kita. Dengan izin Allah, negara kita dapat kembali seperti sedia kala dan Parlimen dapat bersidang seperti biasa selepas ini. Sekian, terima kasih.
Tuan Yang Pertua. Izinkan Ketua, saya peraturan 11 Datuk Yang Pertua. Wabi kucing dulu tadi. Okey, terima kasih. Saya ingin Yang Di-Pertua, terima kasih atas keputusan tadi. Saya ingin mencadangkan kalau kita mengikut pengetahuan semasa tentang penularan wabak, isu ventilasi adalah satu isu yang sangat penting. Izinkan saya mencadangkan jika boleh dalam dewan ini kita membuka semua pintu, dan ini boleh menunjukkan satu teladan dan example kepada SOP untuk industri-industri di luar. Minta petua daripada Yang Di-Pertua. Terima kasih. Saya boleh beri perhatian kepada itu, saya kena discuss dulu lah ya. Sama ada kita boleh buka dari segi peraturannya atau tidak. Terima kasih YB. Saya Yang Berhormat sempurna. Kerana Yang Di-Pertua juga minta kerjasama, saya juga minta kerjasama tentang peraturan 11 standing order yang menyatakan tentang persidangan. Datuk Yang Di-Pertua tadi telah menjelaskan prosedur yang akan berlangsung sepanjang 5 hari ini. Kalau mengikut standing order yang ada, persidangan ini iaitu setiap persidangan yang ditetapkan dan diisytiharkan oleh Yang Di-Pertuan Agong Sri Pertuan Baginda. Dan saya nak tanya, sama ada persidangan ini adakah selaras seperti apa yang telah dititahkan oleh Tuanku Agong untuk kita adakan persidangan. Yang keduanya, berhubung kait dengan perlembagaan Malaysia yang ada. Artikel 62, iaitu jelas di sini, iaitu subject to the provisions of these constitutions and federal law, each House of Parliament shall regulate its own procedure. Jelasnya di sini, bahawa dalam perlembagaan Malaysia, there is separation of power, iaitu Agong mempunyai bidang kuasa untuk menentukan bidang kuasa dia, manakala Parlimen juga mempunyai bidang kuasa tentang bukan hanya standing order yang ada, prosedur. Executive cannot regulate and dictate what happened in Parliament. Ini perlembagaan. Saya bukan persoalkan tentang politik, tidak. Saya minta penjelasan. Pertama, sama ada persidangan ini selaras dengan titah tuanku, dan juga adakah ini persidangan ini selaras dengan perlembagaan Malaysia? Adakah ini selaras dengan peraturan? Kalau kita bercanggah dengan ini, kita dah melanggar persidangan yang kita bincangkan. Pertama, ordinance darurat contohnya. Boleh dikatakan persoalan kita dalam keadaan darurat. But we must also realize Proclamation of Darurat 150 artikel 1 jelas, is specific, iaitu hanya untuk mengatasi masalah COVID. It didn't spell out suspend standing order, suspend perlembagaan Malaysia. Dan kalaupun ada artikel 18 bidang kuasa yang mutlak diberikan ordinance kepada Agong, maknanya Agong mempunyai bidang kuasa untuk menentukan tarikh dan waktu dan cara persidangan itu. Dan saya minta penjelasan kepada Datuk Yang Di-Pertua. Kalau sekiranya itu tidak berjalan, di mana kita hadkan 80 orang, di mana tidak ada perbahasan, di mana tidak ada pengundian. Saya paham dan tahu, you can let out in Parliament tentang darurat. Saya ada 7 penggal di Parlimen ini, policy maker, bukan satu penggal. We have been doing all this, embedded all the constitution, we change. Begitu juga dengan peraturan yang ada. Saya nak tahu bahawa ini adakah bercanggah dengan perlembagaan Malaysia. You cannot suspend perlembagaan 62. You cannot suspend yang ada. Kalau sekiranya kita nak ubah persidangan ini, we have to call for voting. That is clear. Begitu juga darurat yang telah pun proclaim. It must be debated. You can just let out. It must be debated. It must be voted. Di Parlimen ini, we cannot be our stand untuk hanya meluluskan undang-undang di negara ini yang membabikan nyawa manusia. Saya bimbang. Saya setuju dengan Datuk Yang Di-Pertua. Nyawa manusia macam sardin dah di hospital yang ada, bertindih-bertindih. Anytime, doktor can just decide when oxygen to be given to who. Ini yang penting kepada kita. Pertama, undang-undang yang ada. Perlembagaan kita perlu laksanakan sebaik mungkin. Saya ingin penjelasan Datuk Yang Di-Pertua. Tuan Speaker. Dengan izin, point of order. Gelugur dahulu. Dengan izin. Yang Muhammad Gelugur. Terima kasih. Tuan Speaker, saya merujuk kepada 11. Minta maaf.
minta maaf, 14. Sorry. Berapa? 14. 14. 14(1)H. Di mana dinyatakan, saya membaca dalam bahasa Inggeris Tuan Yang di-Pertua. Unless the House otherwise directs, the business of each sitting shall be transacted in the following order, A, B until so on. Dan H adalah request for leave to move the adjournment of the House on matters of urgent public importance. Now, Tuan Speaker juga merupakan seorang peguam dulu. Tuan Speaker faham betapa pentingnya ordinan dan juga proclamation of emergency dibawa ke Dewan ini bila Dewan ini bersidang. Di bawah artikel 1503 Perlembagaan Persekutuan. Now, Tuan Speaker perlu faham bahawa the rules which regulate the House tidak boleh supersede the Constitution. Sebagai seorang peguam, Tuan Speaker telah pun tidak membawa ordinan-ordinan tersebut dan proclamation tersebut ke Dewan ini. Why is that? Are you a government lapdog? Are you a government lapdog? You have disgraced this Dewan. You are not fit to sit on that chair. Tarik balik. Yang balik muka ni. Tarik balik. Macakap You should biadab. resign as the Dewan Rakyat Speaker. Sokong. Tarik balik. Saya nak tahu. Sokong. Saya nak tahu. Tuan Speaker. Tarik balik. Kenapa? Kurang ajar betul. Kenapa proclamation of emergency dan ordinan-ordinan di bawahnya tidak dibawa ke Dewan dalam masa ini? Keluar, bising ni. Adakah Tuan menerima arahan daripada kerajaan untuk tidak membawa perkara-perkara tersebut ke Dewan? Is that your agenda? If it is, resign. Or we will submit a motion, perhaps, for you to relinquish your seat. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Pucung. Ya. Langkawi. Okay. Yang berhormat Tuan Pengerusi, saya mohon izin untuk menyatakan kepada hadirin bahawa majlis ini bukanlah sidang parlimen seperti yang dititah oleh Raja-Raja Melayu dan Yang di-Pertuan Agong. Rakyat faham dan saya faham bahawa titah diraja ialah supaya parlimen bersidang secepat mungkin. Yang pertama, jelas kerajaan tidak hirau titah supaya diadakan sidang parlimen secepat mungkin. Kerajaan tentu sedar bahawa wabak COVID-19 ini meningkat beribu pada tiap hari. Yang mati berjumlah beratus tiap hari. Yang membunuh diri berpuluh. Rakyat menderita dan tak dapat pendapatan, tak dapat makan, jiwa tertekan
siang dan malam. Titah diraja supaya Parlimen bersidang secepat mungkin tentulah kerana tiap hari, tiap jam masalah bertambah. Tetapi kerajaan mengambil masa yang amat panjang dan cuba memperdayakan dunia bahawa mengadakan majlis takliman di Dewan Parlimen adalah sidang Parlimen. Ini adalah satu penipuan. Lebih-lebih lagi apabila tekanan wabak COVID-19 yang menjadi alasan untuk istihar darurat tidak dibentang dalam Dewan ini untuk dibincang dan dibahas dan akan cara-cara yang boleh mengatasinya. Berkenaan dengan plan pemulihan negara tidak menunjuk pandangan serius oleh kerajaan berkenaan dengan penderitaan rakyat. Jika kerajaan ingin maklumkan kepada Dewan ini berkenaan dengan sesuatu perkara, kebiasaannya ialah kerajaan mengeluarkan white paper dan kita boleh baca white paper. Tak perlu ada majlis penerangan selama 5 hari. Kita tidak perlu kepada penerangan. Kita perlu kepada pembahasan berkenaan dengan penderitaan rakyat. Tetapi ini tidak termasuk dalam agenda. Selama 5 hari kita akan dengar menteri-menteri menjelaskan tentang plan mereka. Dan plan ini sudah tentu tidak berkesan. Sejak plan ini diumumkan, jumlah kes baru meningkat daripada 6,000 kepada 17,000. Sampai bila lagi sebelum kita berbincang berkenaan dengan cara-cara mengatasi masalah COVID ini? Tetapi bagi kerajaan, cuma penerangan. Penerangan seperti yang saya katakan tadi tak perlu diadakan, melainkan dengan cara mengeluarkan white paper. Tuan-tuan dan puan-puan, tuan yang dipertua, saya berpendapat bahawa pandangan yang serius perlu diberi kepada masalah yang dihadapi oleh rakyat sekarang ini. Tiap hari 17,000 orang akan mengidap penyakit ini. Dan daripada 17,000 orang ini, sepatutnya semuanya dimasuk dalam kuarantin dan dimasuk dalam hospital. Tetapi jumlahnya terlalu besar sehingga tak pun 1,000 orang yang boleh dirawat dalam hospital. Yang lain terpaksa tinggal di rumah. Apabila mereka tinggal di rumah, mereka tidak dapat rawatan kerana keluarga tidak boleh berdekatan dengan mereka. Takut dijangkit dengan penyakit ini. Jadi dalam keadaan yang mana pesakit itu menjadi lebih teruk, tak ada bantuan, tak ada pertolongan yang boleh diberi, dia semakin teruk dan memerlukan oksigen. Tetapi di rumah tidak ada oksigen. Dengan itu dia menjadi lebih teruk dan sudah ada kes yang mana mereka yang tinggal di rumah ini yang dikatakan tidak begitu serius sudah pun meninggal. Saya berpendapat bahawa kes ini adalah istimewa. Tidak seperti kematian biasa. Ini oleh kerana dia mudah jangkit, maka keluarga tidak pun dapat memandi mayat, tidak pun dapat mengkapan mayat, tidak pun dapat sembahyang mayat, dan selepas itu dibawa ke kubur dalam keadaan yang amat menyedihkan. Mereka tidak dapat lihat even muka, jauh sekali menyentuh mayat. Inilah yang dihadapi oleh rakyat sekarang ini. Tiap hari 200 orang akan meninggal. Sampai bila? Sampai tiap hari 1,000 orang mati baru kita nak bertindak, nak bercakap berkaitan cara-cara untuk mengatasi masalah ini. Tetapi ini tidak ditumpukan
dalam persidangan ini yang bukan sebenarnya sidang Dewan Parlimen. Okey, Yang Berhormat. Ia adalah majlis penerangan dan kita tidak perlu kepada penerangan. Ya, Mak. Kerana kita sudah membaca plan kerajaan itu. Ya. Dan kita tahu plan kerajaan itu tak berjaya. Okey. Terima kasih, Yang Berhormat. Sebenarnya kalau kita perhatikan sejarah COVID ini, pada mulanya cuma ratusan saja. Lepas itu kerajaan adakan pilihan raya di Sabah meningkat kepada 2,000. Lepas itu kerajaan mengadakan mengisytiharkan darurat meningkat kepada 6,000. Lepas itu dikeluarkan plan meningkat kepada 9,000. Dan bila diceritakan bahawa plan ini akan dilaksanakan, dibahas, sudah meningkat kepada 17,000. Okey, Ahmad. Kalau ini Kita ambil perhatian perkara itu Yang Berhormat boleh timbulkan semasa selepas penerangan Yang Berhormat Menteri nanti. Kerana Yang Berhormat telah pun menyentuh soal merit apa yang hendak dibentangkan nanti. Jadi boleh dibangkitkan nanti. Yang Berhormat. Yang Berhormat. Terima kasih. Speaker. Yang Berhormat Puchong pula. kita adakan sidang parlimen Saya Yang Berhormat. berbincang berkenaan dengan masalah Point taken. yang dihadapi oleh rakyat, Ya, Yang Berhormat. bukan berkenaan dengan politik. Okey. Point Siapa taken. yang duduk di belah mana. Ramai lagi yang nak cakap, Yang Berhormat. Maaf. Saya Yang Berhormat. Yang Berhormat Puchong. Terima kasih. Yang Berhormat Puchong. Maaf, boleh saya teruskan, Tuan Speaker. Ya. Tuan Speaker, kalau kita lihat kepada aturan urusan mesyuarat yang ada di setiap meja setiap ahli parlimen, yang cukup jelas, Tuan Speaker, adalah bahawa di dalam aturan ataupun apa yang akan berlaku dalam 4 hari ini sehingga hari Khamis kemudian depan, tidak ada sebarang undian yang akan diambil. Jadi soalan yang berbangkit, Tuan Speaker, adalah kenapa kita ada satu aturan urusan mesyuarat sebegitu. Walhal kita semua tahu bahawa memang benar kita ada masalah yang cukup besar di luar sana berkenaan dengan COVID-19. Dan saya rasa soal berkaitan dengan sama ada ataupun tidak, kerajaan yang ada hari ini telah pun berjaya untuk mendali ataupun mengatasi masalah ini adalah satu perkara yang perlu diputuskan melalui undi dalam Dewan Rakyat ini. Kita semua tahu, kita dengar apa yang disebut oleh Langkawi tadi, angka-angka kes-kes kita lihat mencecah 17,000, ini cukup jelas menunjukkan kerajaan telah pun gagal. Dan ini adalah satu perkara yang harus diputuskan oleh Dewan ini. Kalau tidak ada peluang untuk undi, Tuan Speaker, bagaimana kita boleh buat keputusan berkaitan dengan perkara itu? Walhal itulah sebenarnya kita ada forum ini, supaya kita membuat keputusan. Adakah kerajaan ini gagal ataupun tidak? Saya nak bawa perhatian Tuan Speaker kepada aturan mesyuarat 11. Di mana tadi bukan 11, 100. Aturan mesyuarat 100 jelas memberikan Tuan Speaker kuasa untuk membuat peruntukan bagi perkara-perkara yang tidak dinyatakan secara spesifik di dalam peraturan mesyuarat. Saya baca 100. Semua perkara yang tidak disyaratkan terang-terang dalam peraturan-peraturan ini dan semua perkara berkenaan dengan menjalankan peraturan ini pada perkara satu persatunya hendaklah diaturkan menurut cara yang tidak berlawanan dengan peraturan-peraturan ini, sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuan Ketua dari satu masa ke satu masa. Saya lihat tadi Tuan Speaker ada menyatakan bahawa Tuan Speaker memberikan ruang untuk soal-soal ditanya dan juga hujahan-hujahan dibuat. Tetapi Tuan Speaker, kenapa berhenti di situ? Kalau Tuan Speaker mengguna pakai budi bicara di bawah aturan-aturan ini untuk membenarkan kita ini menyuarakan pendapat dan juga untuk berhujah, kenapa tidak diberikan ruang kepada kita juga untuk membuat keputusan melalui Dewan ini, ya, di mana kita ambil undi, satu keputusan dibuat berkenaan dengan apa berlaku. Saya rasa itu adalah apa yang kita perlukan. Kalau benar kerajaan ini telah pun gagal, saya rasa masa sudah sampai untuk Perdana Menteri meletak jawatan.
Dan untuk perkara itu kita perlukan forum untuk buat undi. Kalau Dewan ini bersidang untuk 5 hari tapi tidak ada peluang untuk ambil undi, adakah itu menunjukkan bahawa Dewan ini tidak berani untuk membuat keputusan berkenaan dengan kerajaan yang ada masa sekarang? Kedua, Tuan Speaker, perkara berkenaan dengan kehadiran ahli-ahli di dalam Dewan ini. Saya faham, Tuan Speaker, bila kita bincang berkenaan dengan isu COVID ini, itu masalah yang serius, kita semua tahu. Tapi dalam masalah sama, Tuan Speaker, saya nak tanya, di manakah dalam peruntukan standing orders ataupun peraturan mesyuarat dibenarkan supaya Tuan Speaker membuat keputusan menghadkan jumlah ahli parlimen hadir dalam Dewan ini? Kalau kita hadkan, maka kalau ada satu pengundian diambil atau satu keputusan yang perlu dibuat, itu akan membawa masalah. Perdana Menteri kena menunjukkan beliau ada majoriti di dalam Dewan ini. Kalau ahli-ahli yang dibenarkan masuk dalam Dewan ini dihadkan jumlah dia, bagaimana akan berlaku perkara itu? Jadi saya berpendapat bahawa kalau kita menghadkan ahli-ahli parlimen daripada hadir dalam mahkamah, dalam Dewan Rakyat, ini cukup jelas. Ya, ini menunjukkan bahawa Dewan ini mungkin akan dilihat. I'm not saying it is, but it will be seen, Tuan Speaker, with respect, ya, bahawa ada usaha diambil supaya kita menyekat berlakunya satu undi yang akan terus menunjukkan bahawa Perdana Menteri yang kita ada sekarang ini tidak mempunyai sokongan majoriti Dewan Rakyat Malaysia. Terima kasih. Tuan Speaker. Betul? Bayan Baru. Kepada Tuan Speaker, selepas Speaker jawab perkara yang dibangkit, saya akan bangkitkan soal usul yang saya kemukakan bersama Berwas. Saya cuma nak bagi notis itu. Terima kasih. Tuan Editor. Yang Berhormat Bayan Baru. Sepang, bukan Sepang. Selayang. Selayang. Terima kasih. Yang Berhormat Speaker, ramai telah membangkitkan isu bahawa penerangan mengikut 14.1I ini tidak mengikut perkara 1503 perlembagaan. Dan perkara ini boleh diselamatkan dengan usul yang telah dibawa oleh Port Dickson dengan Berwas supaya parlimen ini dapat membuat satu ketetapan mengikut perkara 1503. Kalau tidak, parlimen dihalang untuk mentunaikan kewajipan, dan kita semua telah mengambil sumpah. Yang buat Speaker juga telah membuat sumpah untuk memelihara dan membela perlembagaan. Maknanya jelas, peraturan mesyuarat tidak boleh mengatasi perlembagaan dan tanggungjawab kita semua sebagai ahli parlimen. Memang sudah jelas, Yang Berhormat Speaker, semalam 17,045 positif kes. Jumlah orang yang mati 7,994. Berapa lagi yang akan mati di dalam tempoh 6 bulan? Ini menjadi tanggungjawab kita. The blood will be on our hands. Can it be washed? It can never be washed. Apa yang kita akan memberitahu kepada keluarga-keluarga mangsa yang akan mati dalam 6 bulan ini? Di mana kita hari ini ada satu peluang untuk parlimen mentunaikan tanggungjawab kepada rakyat. Speaker, Dewan Rakyat, you are for all Malaysians. Jawab apa tu, Yobi? Saya meminta Speaker kaji semula keputusan supaya usul dari Port Dickson dengan Berwas dapat dibahas, satu pengundian dan satu ketetapan dapat dibuat. Lebih parah, Speaker, ialah bila usul ini ditolak, the basic structure of the constitution is destroyed.
Kerana hak perundangan adalah hak Dewan ini, bukan hak eksekutif. Dan ini termasuk undang-undang darurat. Mekanisme 1503 ialah mekanisme bahawa Parlimen dapat memantau dan ada kuasa bila darurat berlaku, bila Parlimen tidak bersidang, eksekutif boleh mengadakan proklamasi darurat dan juga ordinan-ordinan. Tetapi 1503 berkata, bila Parlimen sidang, inilah hak dan tanggungjawab kita untuk membuat ketetapan. Kalau tidak, peranan Parlimen dimusnahkan. Oleh yang demikian, saya meminta Tuan Speaker, I hope you know what you are doing. What has happened to you? Also, thank you. You are a lawyer. You should know what you're doing. How are you going to face the victims that are going to die in the next 6 months? So I hope you will make and reconsider your decision. Allow the motions from Podexon and Broas untuk dibentangkan supaya kita di sini mentunaikan tanggungjawab kita. Terima kasih. Tuan Yang di-Pertua. Tuan Speaker, last. Kalau Tuan Speaker. Sepang. Tuan Yang Betul. Akhir sekali, dah sebenarnya Speaker. Benda itu ulang-ulang saja. Tuan Yang Pertua, ini isu yang penting. Saya rasa kita perlu dengar daripada semua yang ingin. Sudah 6 bulan kita tidak bersidang. Speaker, kita nak bersidang. Bagi peluang. Sepang, last ya. Sebab saya nak jawab. Lepas tu Yang Berhormat Ketua Pembangkang dan Yang Berhormat Beruas. Ya. Dua. Terima kasih. Tapi kami mengenai poin-poin ini Yang Berhormat Sepang last ya. Sila. Speaker, kalau yang sama yang diulangkan. Speaker, kalau crowd yang sama. Ya. Speaker, kalau crowd. Ulang-ulang itu. Okey, terima kasih Tuan Speaker. Sepang. Okey, terima kasih Tuan Speaker. Mohon kalau crowd. Tuan Speaker, saya ingin menyatakan bahawa apabila Tuan Speaker memanggil sidang ini, izinkan saya membaca apa yang dikatakan oleh Tita Tuan Agong kali yang ketiga. Setelah 2 kali dipanggil, diminta untuk sidang Parlimen, tidak didengar. Mana Tuan Agong telah memanggil kali ketiga dan telah ada satu kenyataan daripada Istana Negara yang mengatakan bahawa ordinan darurat proklamasi hendaklah dibentangkan di Parlimen. Tuan Speaker, saya rasa Tuan Speaker pun sebagai seorang yang terlibat dalam undang-undang memahami bahawa dalam negara kita ni ada perlembagaan. Dan tadi pun dikatakan oleh Yang Berhormat bahawa standing orders dalam negara kita ini tertakluk kepada perlembagaan. Ini boleh lihat dalam artikel 62 perlembagaan, subject to constitution. It's very clear. Dan Tuan Speaker, oleh kerana kita bersidang sekarang dalam keadaan darurat dan dalam masih darurat masih lagi sedang berkuat kuasa, maka kita tidak boleh lari daripada artikel 150. Artikel 150, 2C, 2B, 3, 7. Ini adalah peruntukan yang Tuan Speaker rasa sedar bahawa memang patut wajib dipatuhi. Sebagai contoh, artikel 1503 jelas mengatakan bahawa hendaklah dibentangkan di Parlimen ini ordinan dan proklamasi darurat. Tuan Speaker, saya telah melihat wording yang berbeza antara 1503 dengan contohnya 107 berkaitan laporan audit. Dalam 107 dia mengatakan bahawa hanya dibentang, tidak ada langsung perkataan selepas itu, perkataan contohnya di-revoke ataupun perkataan-perkataan seperti itu, ataupun perkataan resolution. Tetapi dalam 150 ada perkataan seperti di-revoke, ada perkataan seperti resolution. Yang ini semua menunjukkan bahawa perlu ada perbahasan. Bagaimanakah kita boleh mendapatkan satu resolution kalau tidak ada perbahasan, tidak ada satu motion? Jadi saya mengatakan bahawa Sepang, celah sikit boleh? Boleh celah ke macam ni?
Boleh. Celah sikit. Same thing. Sikit saja ya. 1 minit saja. Boleh. Tuan Speaker boleh celah ke? Tak boleh celah. Saya tak faham. Kalau boleh saya nak. Kalau tak boleh Terima kasih Sepang. Saya nak highlight kepada Tuan Speaker bahawa pada 16 Jun 2021 Titah Agong telah bertitah ya, keluarkan satu kenyataan daripada Istana Negara, dan Tuanku Titah, setelah memperhalusi semua pandangan para pemimpin parti politik, Jalan Kuasa Khas Bebas Darurat 2021 dan sembah taklimat para pakar dari agensi-agensi kerajaan, maka Sri Paduka Baginda menzahirkan pandangan Parlimen perlu diadakan secepat mungkin. Dan Tuanku Titah lagi, ini untuk membolehkan ordinan darurat dan pelan pemulihan negara dibahaskan oleh ahli Dewan Rakyat. Ini titah Tuanku. Dan kita tahu bahawa Yang Amat Berhormat Paguh telah derhaka kepada titah Tuanku. Tidak buat sidang secepat mungkin. Dan sekarang memberi arahan bahawa Dewan Rakyat ini tidak boleh berbahas ordinan darurat. Ini satu penderhakaan. Dan saya harap bahawa Tuan Yang di-Pertua jangan mengheret Parlimen ke arah penderhakaan. Dan Tuan Speaker mempunyai tanggungjawab mempertahankan perlembagaan Malaysia dan juga menjunjung titah Tuanku. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Bayan Baru yang mencelah. Seminit ya. Okey, dia mencelah. Dia mencelah memang saya dah. Boleh tak tambah sikit masa? Seminit. Okey, Tuan Speaker. Saya akan cuba. Tuan Speaker, jelas apa dikatakan oleh Bayan Baru, memang titah Tuan Agong adalah jelas. Perlu dibahas. Bermakna Tuan Agong faham perlembagaan. Dan dalam taksiran perlembagaan, dalam taksiran Parlimen pun, maksud Parlimen termasuk Tuan Agong. Tuan Agong, Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat. Jadi kalau Tuan Agong sebagai anggota unit dalam Parlimen mengatakan perlu berbahas, di manakah kedudukan Tuan Speaker yang boleh mengatasi Tuan Agong? Tak nak bahas. Jadi ini bukan satu pendarkaan, tapi satu apa pun saya dah tak tahu lah. Tuan Speaker, jadi Tuan Speaker, sebelum Parlimen ini menjadi satu sarkas, jadi saya harap kita mestilah mematuhi titah Tuan Agong dan juga mematuhi perintah perlembagaan, sebab Tuan Speaker dan juga semua ahli Parlimen telah mengangkat sumpah untuk mempertahankan dan juga menjunjung perlembagaan. Okey. Terima kasih. Okey, terima kasih. Sebelah sini yang berhormat Kuala Krau tadi. Ya. Kuala Krau. Sini Speaker. Ya. Kuala Krau. Maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya percaya Tuan Speaker dan semua rakan-rakan saya yang bijaksana. Ini backbench dah tak ada ke backbench? Bahawa backbench semua dah tidur ni. Bagi peluang kepada saya. Tadi kita mendengar hujah-hujah yang begitu baik daripada mana boleh eksekutif jawab dalam Parlimen. Ya. Kenapa dengar menteri jawab? Kita dengar pula sebelah sini. Kenapa timbalan menteri jawab? Mana menteri? Speaker. Mana menteri? Kami boleh dengar dia timbalan menteri jawab apa ni? Dia timbalan menteri, Speaker. Saya bolehlah. Saya mewakili kawasan Kuala Krau. Sekarang bukan penggulungan dan tidak ada Tanya Malim. Dia nak jawab atau dia nak minta penjelasan? menteri atau timbalan menteri untuk tidak boleh menyuarakan pandangan. Convention Parlimen takkan tak tahu Kuala Krau. Saya nak Tanya Malim. Sudahlah. Ya. Saya nak Bukan rujuk sudah. Speaker kena buat keputusan. Boleh ke tak boleh front bench cakap. Saya dah buat keputusan. Saya nak rujuk Yang Berhormat bahawa buku peraturan ini semuanya kita faham telah diluluskan oleh kita semua dan dia bersesuaian dengan perkara 62 dalam kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan. Poin pertama. Tuan-tuan, rakan-rakan sidang Dewan Rakyat sekalian, bahawa sidang kali ini kita merujuk kepada peraturan 11 dalam kurungan 3. Boleh tengok peraturan 11 dalam kurungan 3. Bahawa pada masa majlis dalam tangguhan, jika Perdana Menteri memaklumkan kepada Tuan Yang di-Pertua
iaitu bagi faedah orang ramai, mustahak Majlis mengadakan mesyuarat dahulu daripada tarikh yang telah ditetapkan. Ini kuasa Perdana Menteri, maka Tuan Yang di-Pertua hendaklah dengan serta-merta mengeluarkan pemberitahu Boleh saya tanya soalan? bahawa berapa hari bulan nak diadakan mesyuarat itu. Maka ini adalah sidang khas. Kenapa dia menjawab soalan atau bagi saya meneruskan dulu pandangan. Apa 6 bulan sekarang saja selepas nombor kematian kes-kes naik baru sekarang baru bila diberitahu oleh Yang Tuan Agong baru nak buat. Kenapa dia duduk diam-diam untuk 6 bulan? This is what we are asking you. Ya, Yang Muhammad. Kita Dewan Rakyat. Kalau ada peruntukan jawab dalam Yang Muhammad duduklah Yang Muhammad. Pucung. Tak apa, kita dengar sekejap. Pucung. Teruskan. Kenapa Yang Muhammad sebelah sana takut? Dengarlah ujar saya. Saya nak tahu dia menjawab untuk kerajaan atau yang berujar sebagai ahli parlimen dia mengucap. Dengarlah dulu. Yalah, ada. Dengar duduk. Peraturan masyarakat duduk. Saya tak benarkan. Peruntukan itu ada. Boleh saya dapat satu jawapan? Peraturan masyarakat duduk. You are part of the government. You should answer. Ini timbalan menteri bukan? Jawablah soalan. Convention ni tak boleh cakap. Tak boleh ucap. Perdana Menteri hendaklah ditetapkan urusan mesyuarat hendaklah ditetapkan oleh Perdana Menteri. Ini peraturan mesyuarat. Kenapa tunggu sampai sekarang? Kenapa tak buat awal? 11 dalam mereka 3. Kena faham ini sidang khas. Ini Perdana Menteri yang gagal. Saya nak sebut Perdana Menteri yang gagal. Pucung. Kita bagi peluang kepada Yang Berhormat Kuala Kerau lah, sebab beliau mempunyai lantai percakapan sekarang. Selepas ni Kota Raja tak apa. Yang Muhammad, sahabat saya ni Yang Muhammad. Semasa Parlimen bersidang dulu. Saya belum habis lagi Yang Muhammad. Duduk. Saya belum habis lagi. Yang Muhammad tadi berucap, kita duduk diam dengar dengan teliti. Kita ada hak bercakap. Ya, Tuan menjawab. Ya, saya tak benarkan. Tunggu saya habis dulu Yang Muhammad. Yang Muhammad dah bercakap panjang lebar. Tuan Speaker. Ya. Saya nak beritahu, ini adalah sidang khas. Saya nak tanya, adakah sebelum ini tidak pernah dilakukan sidang khas? Pernah, Yang Muhammad. Beberapa kali kita mengadakan sidang khas dan sidang khas itu kita lakukan mengikut peraturan mesyuarat 11 dalam kurungan 3, Yang Muhammad. Baca ni Yang Muhammad. Baca. Itu tidak melanggar perlembagaan. Ini melanggar perlembagaan. Sidang khas ada usul. Saya nak... Okey, Kuala Kerau. Seminit. Tuan Speaker. Seminit lagi. Tuan Speaker, saya berasa yang Kuala Kerau ni mengosongkan dewan ini. Jika buat sidang khas, dia mesti ada kerajaan, mesti ada bawa usul. Mana ada usul dalam sesi penerangan ini. Sebagai bekas timbalan yang dipetua, takkan Kuala Kerau tak faham. Yang Berhormat. Patutnya bekas Tuan Speaker faham peraturan mesyuarat. Ini apa memalukan peraturan mesyuarat Yang tak faham ni. Peraturan mesyuarat Yang Muhammad. Sila jika nak buat sesi khas, dia mesti kerajaan kena bawa usul. Isu dia. Poin yang kedua saya nak sebut, kita mengadakan mesyuarat sidang khas mengikut peraturan mesyuarat 11.3. Kita dah sebut 11 dalam braket 3. Yang kedua, kita mengadakan mesyuarat mengikut peraturan 14 dalam braket 1 dalam braket I. Cuba lihat peraturan mesyuarat. Cuba lihat. Kuala Kerau. Urusan bagi tiap-tiap persidangan mesyuarat dalam mengikut aturan seperti di bawah ini, kecuali mesyuarat Majlis Mesyuarat menetapkan aturan iaitu lain. Kita sebut 14 dalam kurungan 1 dalam kurungan I. Penerangan daripada menteri-menteri. Tak salah kita mengadakan persidangan khas dan ada penerangan menteri-menteri. Dan ini telah kita lakukan. Tuan Speaker. Okey. Kuala Kerau. Boleh tanya. Alright. Kuala Kerau boleh tanya. Dah habis. Jelasan. Tuan Speaker. Masih habis. Ya, poin terakhir. Peraturan mesyuarat 100 kuasa yang di-Pertua untuk menjelaskan, menentukan apa-apa peraturan yang tidak disebut dalam peraturan mesyuarat. Sebab itu Yang Maha Pucung, kita boleh hakkan masa dan juga kita boleh hakkan bilangan
yang hadir dalam satu-satu persidangan. Terima kasih. Terima kasih. Yang di-Pertua. Tuan Speaker, Okey, last ya, last. saya ingat Okey. dalam hal peraturan mesyuarat, kuasa sepenuhnya kepada Speaker. Ya. Kalau menteri-menteri nak ambil bahagian, Speaker kena buat fatwa dulu mengangkat peraturan mesyuarat. Ini pernah berlaku di zaman Tun Mahathir Perdana Menteri ketika kita membahaskan undang-undang menghadkan kuasa raja. Speaker angkat dulu peraturan mesyuarat, barulah menteri semua boleh berbahas. Sekarang ini menteri tidak boleh jawab dari pihak Speaker. Menteri datang daripada mana kita pun tak tahulah ni. Saya dah dengar semua. Biar saya pula cakap. Dah sejam lah. Point of order, Tuan Yang di-Pertua. Seminit. Saya nak minta penjelasan daripada Tuan Speaker. Berasaskan kepada kenyataan Istana Negara pada 29 Jun. Yang disebut paragraf keempat ini bagi membolehkan proklamasi darurat dan ordinan darurat yang telah dikeluarkan dapat dibentang di Parlimen seperti yang termaktub dalam perkara 150/3 Perlembagaan Persekutuan. Baik, jelas. Tuan Speaker faham undang-undang, faham perlembagaan. Disebut dalam 150/3 proklamasi darurat dan apa-apa ordinan yang dimasyhurkan di bawah pasal 2B hendaklah dibentang di hadapan kedua-dua majlis parlimen dan jika tidak terlebih dahulu dibatalkan hendaklah terhenti berkuat kuasa jika ketetapan diluluskan oleh kedua-dua majlis yang mengungkai proklamasi ataupun ordinan. Saya nak minta penjelasan Tuan Ketua. Macam mana keadaan hari ini kita nak buat ketetapan terhadap proklamasi dan juga ordinan? Itulah saya nak jawab ni. Adakah, baik-baik. Saya nak minta jawab penjelasan. Adakah dengan letak atas meja ni satu ketetapan? Ada satu ketetapan, satu pengungkaian. Adakah begitu? Ini bermakna bahawa kalau kita biarkan keadaan ini berterusan, kita bersidang hari ini seolah-olah Parlimen mengisytiharkan peperangan terhadap perlembagaan dan menyerang Tuanku Yang di-Pertuan Agong. Ini satu jenayah. Parlimen melakukan satu jenayah yang besar. Cukup senang. Poin yang sama sebenarnya. Kalau Selangor, Speaker. Cukup. Menteri last, saya nak jawab ni. Dah sejam saya dengar. Sejam. Okey. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya bangun atas standing order dibenarkan. Dan saya juga bangun bagi pihak kerajaan. Pucung, I'm acting for the government to reply to whatever ini yang bukan waktu soal jawab ni. Kita tak tanya biar nak dengar speaker. Kita tak tanya government. Oleh semua ini speaker kena jawab. Kita tanya speaker. Yes, I will jawab. Sekejaplah. Yang Berhormat semua. Yang Berhormat. Sekarang ni kita bukan berbahas di dalam mengikut atur urusan mesyuarat lagi. Ini semua point of order. Jadi menteri pun ada hak untuk memberi pemikiran mereka. Sekarang bukan urusan mesyuarat lagi ni. Tuan Speaker, masalah dia kata dia nak jawab. Sekarang bukan urusan mesyuarat. Bagi pihak kerajaan. Okey, saya dapat ruling Saya dapat ruling. Menteri last kemudian saya pula nak cakap. Terima kasih Tuan Di-Pertua. Saya akan ambil masa yang ringkas dan juga precise untuk isu yang dibangkitkan saja. Yang pertama, terima kasih kepada Langkawi. Saya nak jelaskan kepada Langkawi bahawa mesyuarat pada hari ini namanya adalah Mesyuarat Khas Penggal Ketiga Parlimen ke-14 in bracket 2021. Penggal ketiga. Tapi diadakan dalam tahun 2021. Sebagaimana disebut oleh rakan-rakan sebelah sana dan juga rakan saya Kuala Kerau tadi, peruntukan adalah jelas sebagaimana yang disebut oleh sempurna. Standing order kita ini adalah boleh dianggap sebagai sebahagian daripada perlembagaan.